Baiklah, untuk memahami dan berbincang mengenai jenayah rentas sempadan dan penyeludupan ini, langsung bersama kami di talian ialah Prof. Madya Dr. Salawati Mat Basir yang merupakan pensyarah undang-undang antarabangsa dan pengajian keselamatan UKM. Baiklah Prof, terima kasih kerana sudi bersama dengan Buletin Awal ini. Ya, sama-sama. Okey, baiklah Prof, kita nak terus saja kepada soalan melihat apa yang berlaku berhubung dengan jenayah rentas sempadan ini masih berlaku selepas sekian lama. Adakah penguatkuasaan dan koordinasi antara agensi-agensi berbeza di Malaysia dan Thailand ini masih lemah dan seterusnya menyukarkan proses pendakwaan? Bagaimana Prof? Ya, sebenarnya begini, ini adalah masalah yang berdekat lamanya. Dan kalau kita lihat pada tiap-tiap tahun, laporan tahunan daripada United Nations Office on Drugs and Crimes, UNODC ni memang memberitahu dan menyatakan semua kerajaan di ASEAN perlu ada satu perundangan yang sangat ketat yang membawa kepada pendakwaan yang hampir sama kepada kes-kes yang menyebabkan transnational, jenayah transnational atau jenayah rentas sempadan ini. Namun untuk kita menyalahkan 100% pihak kerajaan pun terhadap penguatkuasaan tidak boleh, kerana di sempadan negara lain bukanlah hak kita untuk menentukan. Cuma kita hanya boleh menentukan tahap keselamatan sempadan kita. Jadi pada saya, koordinasi yang ada perlu diperketatkan dan mungkin sudah sampai masanya ini adalah satu wake up call kepada kerajaan untuk melihat semula apakah sebenarnya penyelesaian yang terbaik dalam kita menghadapi pandemik COVID-19 ini, tetapi masalah penyeludupan semakin berluasa. Itu pandangan saya. Okey, baiklah Prof. Kita melihat memahami peruntukan undang-undang yang sedia ada ini. Adakah perlunya ia diselaraskan antara kedua-dua negara? Saya ingin memetik kembali keputusan mesyuarat pegawai kanan ASEAN mengenai jenayah transnasional ke-20 yang baru saja diadakan secara maya pada 25 September lepas yang dipengerusikan oleh Vietnam, di mana telah ada satu kesaan atau keputusan bahawa semua negara ASEAN terutama Malaysia, Vietnam, Laos, Thailand, yang maknanya negara-negara yang berada di kawasan peninsula ini, hendaklah bekerjasama secara lebih rapat untuk mendapatkan satu undang-undang yang dilihat boleh digunakan secara bersama. Ini bermakna negara-negara ASEAN yang sering kali berada dalam keadaan berhadapan dengan jenayah rentas sempadan ini sudah sampai masanya untuk menilai semula pendakwaan ataupun perundangan mereka yang sedia ada pada ketika ini adakah menggerunkan atau hanya sekadar tidak langsung memberikan apa-apa impak kepada kegiatan kehidupan ini. Sekarang sudah ada kesaan itu. Okey, baiklah Prof. Melihat kepada apa yang diperkatakan oleh Prof tadi, adakah perlu diwujudkan satu penguatkuasaan baru berdasarkan gabungan-gabungan negara ASEAN ini, dan adakah ia perlu diselaraskan untuk kita memastikan isu rentas sempadan ini dapat dikawal? Pada saya, apa yang sudah ada di Malaysia itu sudah mencukupi. Kita cuma perlukan peralatan-peralatan baru yang lebih sistematik dan komprehensif untuk persempadanan kita. Kita menjaga perairan yang besar dan juga sempadan darat yang besar. Malaysia ini tidak hanya jenayah rentas sempadan di daratan, kita juga di lautan. Jadi pada saya, kita ada dua cabaran yang sangat besar, di lautan dan juga di daratan. Cuma yang berlaku kejadian semalam di daratan. Jadi pada saya, sudah ada. Koordinasi ini sudah cantik, sudah bagus pada saya di Malaysia. Tetapi saya rasa kita perlu kuatkan dengan negara-negara lain yang bersempadan dengan kita. Kerana jika kita yang berusaha sungguh-sungguh tetapi mereka tidak mahu melakukan sesuatu yang lebih agresif untuk menangani orang mereka ke sempadan kita, itu juga satu masalah untuk Malaysia. Jadi pada saya, itu sebab sudah ada kesaan tersebut di mesyuarat pegawai kanan ASEAN ini, supaya jangan hanya dibebankan kepada sebuah negara sahaja, tetapi semua negara kena bertindak proaktif. Sebab jika hanya Malaysia sahaja yang bersusah payah tetapi negara lain mungkin bersifat sederhana, ia juga tidak akan mencapai kejayaan. Okey, baiklah Prof. Melihat kepada situasi semasa ini, adakah Prof merasakan keadaan ini sukar untuk membawa mereka yang bersalah ini ke muka pengadilan? Dia ada pelbagai isu sebenarnya. Kalau yang dari tangkap ni, Alhamdulillah lah, bolehlah kita bawa ke muka pengadilan. Tetapi sebelum itu, kita juga nak tahu sindiket ini bukan hanya dimainkan oleh mereka ini. Dia mempunyai lebih ramai lagi ahli sindiket yang juga mungkin ada juga membabitkan pihak berkuasa Malaysia atau yang tidak telur dalam menjalankan tugasnya. Jadi itu sebab kenapa penyelundupan ini masih berlaku. Jadi pada saya, perlu ada satu lagi mekanisme yang lebih bagus yang mungkin saya rasa mungkin Kementerian Dalam Negeri perlu ambil inisiatif ini untuk melihat semula adakah kita sudah berada pada tahap yang sebenarnya bagus atau kita mesti memperkuatkan lagi
kerana apa yang berlaku semalam pada saya sebenarnya adalah satu ulangan semula selepas kejadian Wang Kelian 2015. Okey, baiklah Prof. Mungkin Prof boleh memperincikan sikit apakah bentuk mekanisme yang perlu diambil itu? Macam saya katakan tadi bahawa kita adakah perlu bergantung hanya pada PGA semata-mata? Bagaimanakah kita melihat human resource ataupun tenaga manusia yang perlu kita gunakan untuk pengawalan sempadan? Itu sebab saya lebih suka kalau kita mampu untuk memberi perbelanjaan ataupun bajet baru kepada peralatan baru. Kerana pada saya tidak hanya, kalau kita lihat ada pagar, ada tembok. Sesuaikah pagar dan tembok itu untuk abad ke-21 ini? Atau bagaimana kerajaan melihat adakah pagar dan tembok itu sudah mencukupi? Perlukah kita meletakkan peralatan-peralatan lain yang boleh kita tinjau dari jauh tanpa memerlukan pasukan polis atau tentera kita bergerak nyawa yang sebegitu bahaya? So, saya rasa sudah sampai masanya kita macam saya kata tadi melihat semula. So, mekanisme ini bukan hanya perlu ada satu garis panduan khusus dari pihak KDN dan juga pihak yang berkuasa yang lain untuk duduk bersama, malah lihat adakah ianya mencukupi. Jadi kalau ada satu garis panduan mekanisme yang dibuat, maka kita akan lihat, ini kelemahannya, pagar mungkin tak boleh lagi digunakan. Kalau pagar mungkinkah kita perlukan pagar elektrik yang berkuasa tinggi atau bagaimana? Jadi isu ini memerlukan satu takbir urus yang mana perlulah pada saya pengkaji-pengkaji yang sudah pun mengkaji berkenaan dengan isu persepadanan, transborder crime ini duduk bersama dengan pihak berkuasa negara dan melontarkan satu pandangan dan juga panduan untuk pihak kerajaan gunakan untuk kita melihat semula bagaimanakah dasar persepadanan kita, terutama dari segi kita mengawal cross-border crime ini di Malaysia, di lautan ataupun di daratan. Okey, baiklah Prof. Soalan yang terakhir pada saya, secara ringkasnya, apa pendapat Prof tentang penguatkuasaan yang sedia ada? Adakah pendapat Prof ia masih lemah ataupun sebagainya? Saya tidak nampak dia lemah. Cuma pada saya, dia perlu ditambah baik. Nak kata kita lemah tu pada saya, kita boleh pasukan keselamatan yang sentiasa bersemangat. Hingga ketika data akhir pun mesti bersemangat. Pada saya, kadang-kadang kita tidak mahu memperbaharui alat-alat moden kepada pasukan keselamatan kita atas alasan tidak kecukupan wang. Pada saya, kadang-kadang kita tidak boleh lagi memberi alasan seperti itu. Kita kena lihat masa hadapan di mana teknologi yang sudah semakin orang kata makin tinggi, makin meningkat digunakan oleh para penyelundup. Tidaklah pada kita hanya melihat pasukan keselamatan kita ini hanya menggunakan taktikal biasa sahaja. Sudah sampai masa kita membekalkan mereka dengan peralatan berkuasa tinggi, dengan perkara-perkara orang kata maknanya alasan moden lah untuk mereka melaksanakan penjagaan persempadanan itu. Aku perlu aset-aset baru. Itu yang saya masukkan. Supaya dengan itu, bukan sahaja mereka dibekalkan dengan semangat yang memang sedia ada pada mereka, tetapi mereka disokong oleh pihak berkuasa dengan alat-alat moden yang mampu untuk membuatkan tindakan dan juga pengawalan mereka lebih berkesan. Okey, baiklah Prof Madya Dr. Salawati Mat Basir, terima kasih atas perkongsian itu yang merupakan pensyarah undang-undang antarabangsa dan pengajian keselamatan UKM.